Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita hari ini untuk satu perkongsian yang lain pula hari ini. Hari ini topik yang akan saya share dan bincangkan adalah topik mengenai rawatan di bulan Ramadan. Jadi hari ini saya nak share rawatan apa yang membatalkan puasa dan rawatan yang mana yang tidak membatalkan puasa. Saya nak share dulu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Maksudnya puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya untuk berpuasa kerana tua, sakit dan sebagainya, untuk dia orang membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang miskin. Maka sesiapa dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu tetap lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah jika kamu mengetahui. Okey, itu firman Allah SWT mengenai puasa bagi pesakit. Definisi sakit yang dibolehkan berbuka dari Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Sakit yang membolehkan berbuka ialah sakit yang mendatangkan kesukaran yang amat sangat. Kemungkinan jika pesakit meneruskan puasa, keadaannya akan bertambah buruk ataupun akan terjadi keadaan yang bertambah sakit dan dibimbangi akan lambat sembuh. Seorang pesakit yang sedang menderita atas penyakit ataupun kesakitan yang dia hadapi, dia perlu mendapatkan nasihat doktor pakar Islam. Doktor pakar Islam untuk menentukan sama ada dia boleh meneruskan puasa ataupun boleh berpuasa ataupun tidak. Perkara-perkara yang membatalkan puasa yang kita tahu, makan minum waktu siang, muntah dengan sengaja, bersetubuh di siang hari, keluar mani dengan sengaja, keluar haid ataupun pitam atau koma. Untuk yang pertama, rawatan yang tidak membatalkan puasa. Antara rawatan yang tidak membatalkan puasa adalah penggunaan ubat titis. Ubat titis sama ada ubat titis mata, ubat titis telinga, ataupun cucian telinga. Tetapi untuk ubat titis telinga ataupun cucian telinga, ada syarat dia. Syarat dia tidak boleh melebihi gegendang telinga. Maksudnya dalam telinga kita ada gegendang telinga, titisan tu tak boleh melebihi gegendang telinga. Maksudnya kalau orang yang gegendang telinga dia bocor atau pecah, dia tak boleh lah ambil rawatan tu. Kalau dia ambil rawatan itu, akan batal lah puasa dia. Yang kedua adalah penggunaan ubat sublingual tablet. Sublingual tablet ni ubat yang diletakkan di bawah lidah. Syaratnya ubat itu tidak ditelan, hanya boleh diletakkan di bawah lidah. Biasanya ubat untuk pesakit jantung lah, sublingual GTN. Boleh buat prosedur tampalan gigi ataupun cuci gigi ataupun cabutan gigi. Boleh buat dengan syarat pada waktu buat prosedur tu tidak tertelan bahan-bahan sewaktu prosedur dijalankan. Semua suntikan sama ada yang melalui lapisan kulit, otot, sendi ataupun salur darah, kecuali suntikan yang menyebabkan kita mendapat tenaga. Sebagai contoh, dapat IV drip, masuk air, itu batal puasa sebab dia memberi tenaga. Pendapat daripada Mufti Wilayah Persekutuan melalui websitenya, dia ada cakap suntikan yang mendatangkan khasiat dan tenaga, maka ia membatalkan puasa. Jika suntikan yang melalui urat yang bersambung dengan rongga dan ia menyebabkan ubat sampai ke rongga, maka batal puasa.
Jika suntikan itu melalui otot badan macam peha ke, lengan ke, maka tidak batal puasa. Kemudian yang dibolehkan ataupun tidak membatalkan puasa, derma ataupun pemindahan darah. Dan kemudiannya ambil sampel darah. Ambil darah biasa, darah puasa untuk hantar ke makmal, itu tidak batalkan puasa. Selain pada tu, krim-krim sapu, balutan ataupun plaster pada kulit. Plaster pada kulit ni contoh orang yang patah, katakan kena simen, itu plaster kita panggil simen, POP, plaster of Paris. Okey, simen kaki tu, itu tak batal puasa. Kemudian memasukkan kateter melalui salur darah untuk tujuan pemeriksaan, sebagai contoh angiogram. Ubat kumur, gargle ataupun spray mulut tidak membatalkan puasa dengan syarat tidak tertelan. Seterusnya adalah bius setempat. Bius setempat, contoh kata ada luka, perlu jahit sebagainya. Kita bius setempat dekat kulit, kat sini ke, ada luka kat sini, kita bius setempat kat sini untuk kita jahit semuanya. Itu tidak membatalkan puasa. Kemudian biopsi. Biopsi ni pengambilan spesimen ataupun sampel tisu-tisu badan dan sebagainya untuk dihantar ke makmal. Itu pun tidak membatalkan puasa. Dialisis sama ada hemodialisis, dialisis yang pergi ke center dialisis tu. Yang kedua, dialisis peritoneal dialisis, dialisis yang kat rumah, yang pasang dekat perut. Itu semua tidak membatalkan puasa. Laparoskop. Laparoskop ni prosedur yang untuk kita cek di organ bahagian dalam melalui tebukan pada perut, dinding perut. Itu tidak membatalkan puasa. Tetapi bius penuh yang menggunakan gas, itu yang membatalkan puasa. Kemudian penggunaan ubat buasir. Penggunaan ubat buasir ni yang dibolehkan, yang tidak membatalkan puasa, ubat buasir yang jenis sapu. Okey, yang jenis sapu. Yang jenis masuk ke dalam rongga dubur, itu membatalkan puasa. Rawatan yang membatalkan puasa pula adalah ubat, air, yang mana yang kena makan, kena minum lah. Itu memang membatalkan puasa. Memasukkan tiup kateter, alat pemeriksaan ke dalam saluran kencing, sama ada lelaki ataupun wanita. Maksudnya kalau masuk sesuatu dalam salur kencing kita tu, itu membatalkan puasa. Penggunaan alat seperti enema, tiup suppository. Enema ni macam yang kena masuk ikut bontot lah, ikut bontot, ubat-ubat yang kena masuk melalui lubang dubur. Kalau memasukkan sesuatu dalam lubang dubur, termasuk jari pegawai kesihatan, jika dalam kes-kes yang macam kes trauma, masuk ke emergency dan kita kena cek untuk trauma, salah satu yang kita perlu cek adalah dia punya lubang dubur, sama ada dia berfungsi ataupun tidak, dengan cara memasukkan jari ke lubang dubur. Itu pun membatalkan puasa. Kemudian prosedur yang menyebabkan batal puasa juga adalah endoskop ataupun gastroskop, yang mana masukkan kamera, masuk ikut dalam ni untuk cek kita punya sistem pencernaan. Bius menyeluruh ataupun bius penuh yang saya cakap tadi, yang menyebabkan gas, juga membatalkan puasa. Inhaler yang untuk orang asma ni ada dua pendapat. Okey, yang pertama kita kena tahu, inhaler ada dua jenis. Satu adalah pelega. Okey, yang kedua adalah pencegah. Okey, kalau pelega ni biasanya yang berwarna biru tu, kita panggil MDI Ventolin, okey, ataupun MDI Salbutamol. Okey, yang pencegah ini ada banyak warna biasanya. Ada yang warna coklat, ada yang warna orange, ada yang warna purple. Yang pencegah ni sifat dia akan dipakai setiap hari pada dos yang ditetapkan. Ada yang sekali, ada yang 2 kali sehari. Jadi kalau untuk pencegah ni, dinasihatkan untuk guna jika perlu pakai setiap hari dan 2 kali sehari. Sebagai contoh, gunakan waktu sahur, ambil sekali, dan waktu selepas berbuka, ambil sekali, untuk kita kurangkan serangan asma, untuk kawal supaya sepanjang waktu berpuasa lebih kurang 14 jam waktu siang tu tiada serangan. Tidak perlu kepada penggunaan inhaler pelega, iaitu yang warna biru tu. Pendapat yang mengatakan inhaler ini batal atau tak batal, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dia menyatakan bahawa inhaler ni membatalkan puasa. Atas sebab apa?
kerana dia kata bahan-bahan dalam inhaler ini akan masuk ataupun sampai ke dalam perut melalui mulut kita. Waktu kita tekan inhaler tu, bila kita tarik, sedut, tarik nafas, katanya sebahagian daripada tu ada juga akan termasuk ke dalam perut. Jadi, pendapat pertama menyatakan batal puasa. Pendapat kedua pula, dia kata inhaler ni tidak membatalkan puasa. Yang pertama kerana apa? Kerana setiap satu semburan inhaler itu hanya mempunyai isi padu beberapa titisan air. Dan ia diibaratkan seperti keadaan berkumur yang tidak membatalkan puasa. Dan juga yang kedua, dia kata disebabkan ia dilihat sebagai keperluan rawatan yang mendesak. Sebab kalau dia tak ambil inhaler pelega tu, keadaan dia makin teruk, dia makin semput, susah nak bernafas. Jadi dia kata itu adalah keperluan rawatan yang mendesak. Jadi dia tidak membatalkan puasa. Terpulang kepada anda, anda nak pegang yang mana satu? Jika anda pegang yang batalkan puasa, jika anda menggunakan inhaler itu, maka anda batal puasa dan anda perlu menggantikan puasa anda pada hari yang lain. Tapi kalau saya sendiri, saya akan berdasarkan keadaan pesakit. Okey, kalau memang mendesak, kena guna sebab ia akan memudaratkan kesihatan. Okey, kita tak nak memudaratkan kesihatan. Jadi saya akan pegang, tidak batal lah untuk saya. Pendapat bagi saya tidak batal. Okey, tetapi ada dua pendapat. Itu bergantung pada anda untuk pegang yang mana satu lah. Okey. Isu seterusnya, ada juga yang tanya pada saya, Doktor, test COVID-19 yang ambil swab tu batal puasa ke tak? Saya mengambil pendapat dua orang mufti di Malaysia. Pendapat pertama, pendapat Datuk Muhammad Syukri, Mufti Kelantan, berdasarkan pegangan mazhab Syafi'i. Datuk Muhammad Syukri kata ujian ini dibenarkan dan diberi kelonggaran kepada umat Islam yang berpuasa kerana ia melibatkan aspek kesihatan. Pendapat daripada Datuk Seri Abdul Rahman Osman, Mufti Pahang juga sama. Dia menyatakan bahawa test COVID-19 yang jenis swab tidak membatalkan puasa. Kerana apa? Sebab sampel swab diambil dan alat yang digunakan tidak dimasukkan terlalu jauh ke dalam rongga hidung ataupun kerongkong. Jadi ia tidak membatalkan puasa. Ada dua sebab lah kat sini. Yang pertama, ia tidak diambil terlalu jauh ke dalam rongga hidung ataupun kerongkong. Yang kedua, ujian ini adalah diperlukan kerana ia melibatkan aspek kesihatan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Saya mohon untuk semua sama-sama kita share video ini supaya lebih ramai lagi orang yang akan mendapat manfaat dikala kita berpuasa dengan keadaan kita memerangi COVID-19, kita tidak dapat berjemaah di masjid-masjid atau surau-surau untuk tarawih pada tahun ini. Itu sahaja hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.